Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian, kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan sifat-sifat kepimpinan untuk abad 21. 21 sifat ya, 21 sifat untuk abad 21. Tapi kali ini yang ke-19 ya, yang ke-19 ya. Dia ini bukan saja walaupun tajuknya untuk abad 21, tapi pasal dia ini berdasarkan Quran dan hadis, berlaku juga sampai akhir zaman lah kan. Jadi kebersamaan, tajuknya adalah kebersamaan dan rahmah ya. Jadi seorang pemimpin ini perlu dia sentiasa bersama-sama orang yang dipimpin dia, dan rahmat, bersifat kasih sayang ya, kepada orang-orang yang di bawah dia lah kan. Kebersamaan ini penting ya, sebab bila dia buat keputusan, dia kena sesuai dengan keperluan orang di bawah dia kan. Kalau tak sesuai, nanti lain yang diputuskannya, lain yang terjadi. Bahkan orang marah pada dia pula. Padahal dia kata dia nak tolong orang, tapi orang marah dia lah kan. Jadi kita lihat kan, Rasulullah SAW sentiasa bersama pengikutnya di kala duka dan suka kan. Suka duka Rasulullah bersama-sama kan. Jadi kita lihat ya, pada tahun ke-7 kenabian, orang Mekah boikot Rasulullah kan. 3 tahun namanya tau, 3 tahun ya. Jadi ramailah sahabat-sahabat yang dihantar oleh Rasulullah hijrah ke Habsyah ya, Ethiopia lah, Ethiopia ya. Jadi Raja Najasyi pada waktu itu yang merintah sangat hormat kepada Rasulullah, dan dia tahu itu seorang Rasul. Bahkan dia kata dia akan, kalau Rasulullah datang, dibentang kapet merah, dibasuhkan kaki Rasulullah lah kan. Jadi ramailah sahabat-sahabat yang pindah, yang hijrah ke sana, ke Ethiopia. Tapi Rasulullah tidak hijrah kan? Dia tidak hijrah. Dia menetap di Mekah bersama-sama dengan orang-orang Islam yang lain yang kena boikot tu ya, yang dengan boikot, kelaparan semualah kan, tak ada makanan, bersama-sama dengan mereka kan. Begitu juga ya, ketika Madinah ya telah mula menerima Islam, dan sahabat-sahabat pun mula pindah kan, hijrah ke Madinah. Rasulullah tunggu semua habis kan. Dia tak pergi dulu kan. Dia pergi yang akhir-akhir lah kan. Nah, dia pergi yang akhir-akhir, bukan terakhir, yang masa tu Ali ada lagi kan. Tapi yang akhir-akhir dia pindah bersama dengan Abu Bakar lah, selepas sebagian besar sahabat-sahabat dah pindah ke Madinah. Maknanya dia akan sentiasa bersama orang-orang di kala duka kan. Begitu juga dalam dalam peperangan kan, Rasulullah sentiasa bersama-sama. Bahkan di depan pun kan, dia tidak mengasingkan diri lah kan. Ketika menggali parit kan, dalam perang Khandaq tu, nak gali ni bukan pendek kan, 5,5 kilometer panjangnya kan, lebarnya 20 meter kan, dalamnya antara 1 ke 2 bahkan 3 meter lah kan. Tengok tempatnya lah ya. Tanahnya keras kan, dalam tempoh 6 hari saja kan, tapi Rasulullah bersama-sama menggali parit tersebut kan. Jadi itu dia kan, kebersamaan ni amat penting lah kan. Satu hari kan, bahkan Rasulullah ni, kebersamaan dia ni bukan saja kepada sahabat-sahabat dia kan. Ini cerita satu hari ni kan, Rasulullah pergi pergi ke kawasan kuburan Baqi' kan. Sampai kat sana, dia kata, sejahtera ke atas kamu, penghuni negeri orang yang beriman. Sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan menyusuli kamu. Amat ingin di hatiku seandainya aku dapat melihat saudara-saudara kita. Rasulullah sebut nak jumpa saudara-saudara kita kan. Jadi sahabat pun heranlah kan. Dia sangat ingin kan, sangat ingin berjumpa saudara kita. Sahabat bertanya, apakah kami ini bukan saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Kan sahabat kata kan. Dia kata, baginda menjawab, kamu tu adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita ni adalah orang-orang yang mukmin, yang muncul dan beriman kepada Rasulullah selepas tu lah kan, selepas macam kita lah, macam sama-sama kita ni lah kan. Jadi maknanya Rasulullah ni mewujudkan suasana kebersamaan bukan saja di kalangan sahabat-sahabat dia yang sama-sama dengan dia tu, termasuk orang yang datang kemudian kan, seperti kita ni lah kan. Kita ni pun adalah salah seorang yang bersama-sama dengan dia kan. Kalau kita ni beriman padanya, beriman pada Islam, dan juga mengerjakan mengerjakan dakwah lah gitu ya. Jadi itu dia, seorang pemimpin itu kena tak boleh renggang kan, apalagi kalau dalam keadaan-keadaan yang mencemaskan, mendebarkan ya, walaupun sekejap, macam sekarang banjir ya,
Pemimpin sebaik-baiknya pergilah walaupun hanya sekejap, kena lumpur lah kan, kena lumpur, kena hujan apa semualah kan. Jadi itu akan meringankan perasaan beban orang yang terkena lah kan. Berkenaan dengan kebersamaan ini, kalau kita renggang kalau pemimpin itu renggang daripada orang bawahnya, besar juga padah dia lah, besar padah dia kan. Ini berlaku pada Nabi Musa kan. Nabi Musa ni dia tak sabar kan, dia pergi ke Bukit Tursina selepas dia menyelamatkan Bani Israel tu sampai ke Palestin. Dia pergi ke Bukit Tursina lah kan, untuk berjumpa dengan Allah Taala, Allah SWT untuk menerima wahyu kan. Tapi walaupun dia sebagai seorang rasul tu rasa tak sabar nak jumpa Allah kan, tetapi Allah tegur dia lah kan. Dalam Quran surah Taha ayat 83 kan, Rasulullah Allah berfirman, maksud dia, dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang kemari lebih dahulu daripada kaum engkau yang Musa kan. Allah tegur dia kan. Kemudian Nabi Musa menjawab, mereka itu ada mengiringi aku tidak jauh dari aku kan, daripada sini kan. Dia pergi lebih awal, dia tinggalkan sahabat-sahabat dia sebab nak jumpa Allah SWT kan. Tetapi dalam tempoh 40 hari dia tinggalkan tu, macam-macam berlaku. Ada seorang nama tu Samiri ni kan, dahsyat ni Samiri ni kan. Walaupun Nabi Harun ada kat sana, dia boleh sesatkan orang-orang Israel, Bani Israel ni yang telah beriman pada Allah ni, yang telah beriman pada Allah, telah menyembah Allah, boleh menyembah anak lembu kan, patung anak lembu kan, patung lembu lah kan. Jadi macam tu dalam tempoh 40 hari kan, Nabi Musa tinggalkan, dah macam tu, boleh sesat kan, daripada menyembah Allah pada menyembah patung anak lembu kan. Bukan sikit dia punya kesan dia, besar kesan dia kan. Kemudian dalam pada kebersamaan ini kalau dia bersama keluarga zalim pun tak jadi juga kan. Dia kena rahmah lah kan, dia bersifat kasih sayang. Dia bersama-sama dengan orang dipimpinnya, dia kena bersifat rahmah dan dapat dilihat kebersamaannya itulah kan. Jadi ketika Rasulullah dah tua di end lah kan, pada tahun 9 Hijrah tu dapat berita bahawa kerajaan Rom Byzantium nak melanggar Madinah lah kan. Jadi bila mendengar tu, Rasulullah kumpulkan segera sahabat dan terus sahabat-sahabatnya kan terus pergi menuju Tabuk. Masa tu musim panas dan musim panen, musim tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sedang masak kan. Tapi sahabat-sahabat semua pergi, kecuali beberapa orang yang tak pergilah, dan juga orang-orang munafik tak pergilah. Pergi ke Tabuk kan. Pergi Tabuk, tengok-tengok tak ada tentera Rom tak datang. Tunggu 20 hari kan. Sebabnya Heraklius ni dah tahu. Heraklius pemimpin kerajaan Rom Byzantium kan, yang datang berperang tu Rasulullah, dan dia tahu Rasulullah ni. Dia tahu dan dia yakin bahawa inilah Rasul akhir zaman ya. Sebab ini berlaku masa zaman-zaman Rasulullah selepas perjanjian Hudaybiyah dulu kan. Rasulullah tulis surat kepada dia kan. Dan dia tanya Abu Sufyan, pasal Abu Sufyan belum Islam lagi. Kebetulan Abu Sufyan ada kat sana buat perniagaan, dia panggil, dan dia tanya Abu Sufyan macam-macam soalan. Akhirnya keputusannya dia itulah Rasul akhir zaman lah kan. Jadi menyebabkan dia tahu ni Nabi Muhammad ni ni Rasul akhir zaman, tapi dia tak terima kan, dia tak terima kenabian Rasulullah. Dia terima sebenarnya, tapi dia punya padri-padri telah melarang dia lah, menghalang dia lah kan. Kalau dia terima masa itu, agaknya Eropah semua dah Islam sekarang ni lah kan. Jadi dalam pada 20 hari itu, orang perhatikan bagaimana Rasulullah, tentera Islam ni bersifat rahmah lah ya. Menyebabkan orang-orang yang ada di situ, di kawasan sempadan tu, yang dulunya ramai menyebelah kepada Heraklius, menyebelah kepada Rom Byzantium, berasosiat lah. Maksudnya dia sebahagian lah daripada negara negara Rom Byzantium. Mereka bertukar, menyatakan taat setianya kepada Rasulullah kan. Jadi tak payah perang, Rasulullah dapat wilayah dah kan, dapat wilayah baru kan di sempadan tu kan, semata-mata pasal
adanya sifat rahmah kan, yang dilihatkan oleh yang telah diperhatikan oleh orang-orang tempatan lah kan. Kemudian kalau dia bersama-sama aja pun dia rahmah, kalau tak dengar orang pun tak bagus jugalah. Dia aja bercakap kan, dia aja bercakap tak bagus. Sebab ni, kita perlu banyak input ya. Seorang pemimpin ni perlu banyak input ya, dalam dia bertindak, dalam dia buat keputusan ya, perlu dia banyak input lah kan. Jadi Rasulullah SAW telah menunjukkan ya, bagaimana mendengar ini amat penting kan. Ketika perang sebelum perang Khandaq kan, biasalah orang-orang masa tu kalau perang lah, lawan lah kan. Tapi Salman Al-Farisi kata kita gali parit kan. Dan Rasulullah mendengar cadangan itu dan akhirnya gali parit lah kan. Nabi Sulaiman pula kan, Nabi Sulaiman ni pun dahsyat jugalah, pasal dia boleh dengar, boleh faham biasa binatang-binatang lah kan. Dan dia mendengar kan, bahkan semut kan, dalam surah An-Naml tu kan diceritakan Nabi Sulaiman dengan tentera dia jalan, kemudian semut kata mari kita berlindung sebab nanti takut terbijak oleh tentera Nabi Sulaiman kan. Nabi Sulaiman dapat dengar dan dia telah bersyukur pada Allah, dia dapat mendengar semua keluhan suara daripada rakyat dia, termasuklah semut kan. Jadi bukannya senang ya, semut pun kena ambil perhatian juga kan. Tapi itulah Nabi Sulaiman telah menunjukkan ya, bahawa bahkan semut yang halus tu pun didengarnya kan, bukan saja orang-orang besar kan. Kemudian yang berikutnya surah ni pun pentinglah ya. Surah ni penting ya. Rasulullah sentiasa menunjukkan surah, bermusyawarah untuk mendapatkan input, mendapatkan persetujuan ramai ya, supaya tindakan-tindakan yang dibuat tu adalah mendapat sokongan dan tepat kan. Kita dah tengok berbagai-bagai angle kan. Jadi banyak Rasulullah telah menunjukkan kan, macam tadi saya sebutkan cerita Salman Al-Farisi kan, dalam peperangan Khandaq ya, hasil musyawarah tu tak jadi tak pergi perang, tapi gali Khandaq lah kan, menyebabkan tiada peperangan tapi menyebabkan musuh rugi besar kan. Begitu juga kes Nabi Sulaiman kan, dan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis ya, mereka telah menunjukkan bagaimana bermusyawarah kan, sebelum membuat apa-apa keputusan lah. Jadi dalam Quran ayat surah ayat 28 tu Allah menyebutkanlah kan surah bainahum kan. Jadi hendaklah kau surah bermusyawarah kan. Jadi perintah tu jelas kan, surah kan. Jadi kena pemimpin tu bersama rahmah dan juga kena sentiasa surah kan dengan pengikut-pengikutnya lah. Yang seterusnya ni orang kanan, inner circle ni pun penting juga. Kalau inner circle jahat ni dia bagi maklumat yang salah lah kan. Jadi inner circle tu perlu orang-orang yang jujur, yang baik, yang ikhlas, yang juga bersifat rahmah lah. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud kan, Rasulullah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang amir, maka diberinya wazir yang jujur. Jika lupa, diingatkannya. Jika ingat, dibantunya. Dan jika Allah menghendaki sebaliknya dari itu, maka Allah memberi padanya wazir yang tidak jujur. Hingga jika lupa diingatkan, jika lupa tidak diingatkan, dan jika ingat tidak dibantu lah kan. Jadi ini penting ya. Di inner circle ni, penolong-penolong dia adalah amat penting ya. Orang yang melingkungi pemimpin tu kena orang betul-betul. Jadi kena pilih kan, kena pilih orang. Jangan dia jadi pagar. Kalau jadi pagar menyebabkan orang tak boleh jumpa orang, tak boleh masuk, dia pun tak boleh jumpa orang, tak boleh dengar orang, bahaya kan. Jadi itu je ya yang saya nak ceritakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.